أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله، لا يسق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah. Sama-sama kita di dalam tazkirah agama. InsyaAllah pada adik semua dan ibu-ibu dan bapa segala penuntung yang mengikut nasihatlah agama lebih kurang selepas daripada waktu Isya, dan lebih kurang sampai kepada pukul 9 insya-Allah. Banyaklah kita syukur dan terima kasih dengan Allah Subhanahu wa taala. Selagi nyawa kita dikandung badan, kukuh laginya sepasang kaki sepasang tangan kita, ia dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala nasbah kepada perbuatan Allah terhadap hamba-hamba dia yang diciptainya. Alhamdulillah. Malam ni ibu-ibu dan bapa, jadi saya nak kecek sikitnya tentang perkara maklumat, iaitunya perkara yang penting, perkara yang tak dapat tidak, iaitu perkara sunat hak belum pada semaya fardu. Belum pada semaya fardu, maka sunat sebagai muakkadah, ia fala besar Allah Ta'ala bagi kepada mereka yang kerja. Semesti kita kena kerja dan kita kena ikuti. Walaupun kita semaya 2 orang di rumah dengan anak isteri, ataupun di madrasah, di masjid tu, memang kerjalah kita, sama-sama kita kerja. Nak cari berfadilat dengan Allah Subhanahu wa taala, cari keredaan kita hidup dunia. Dia kerana hidup dunia ni 2, tak lebih. 1, kita nak makan, nak minum ala qadar, kita kena cari rezeki ibu dan bapa. Lepas tu cari, kena tengok cari halal, tak boleh haram. Kemerkaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kena cari halal. Walaupun sikit dapat rezeki hak tu redha. Dia kerana kita duk pijak di atas belakang bumi Allah Taala. Tak boleh kita nak untuk cari kelebihan kekayaan dunia ni. Dia tak lama kita berjumpa dengan kesusahan lepas mati. Kita kena cari halal walaupun sedikit. Memang sifat manusia dia kena makan dengan minum. Sebab itulah Rasulullah ajar cara cari rezeki, iaitu rezeki yang halal. Kalau kita dah cari rezeki yang haram, ni teruk dia anak. Masa dunia tu halal anak dah, ibu-ibu dan bapa. Adik-adik dah habis, dunia tu halal anak dah. Mana istidraj Tuhan Allah. Lepas tu dia nak semulai lek belakang, nak tahu dengan aku. Ni hak kita tak ambuh.
Hak kita tak say, takut sekali-kali. Dok Allah kitanya dok berdoa dengan Tuhan nak cari rezeki halal. Dia kena bersifat manusia, dia kena makan minum, tak semua mereka. Mereka dia tak makan, dia tak minum, tak suami, tak isteri, tak segala-gala. Bah mereka itu tidak ada ahli neraka. Segala malaikat semua ahli syurga. Kerana sebanyak-banyak mereka, tak tahu berapa puluh ribu ganda dengan manusia ni, banyak mereka. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga tu banyak. Tapi mereka itu ahli jannah, ahli syahadah. Ya Tuhan, tidak ada walaupun satu malaikat masuk neraka. Semua pergi kepada ahli jannah. Kerana itu tentera Allah SWT. Ia tidak lakah daripada undang-undang Allah, hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sebiasa manusia seperti kita ni, sabit dah. Kita hidup dunia ni dua. Ni sikit satu, kena makan, kena minum, kita cari rezeki halal. Senantiasa kita berdoa dengan Allah. Yang kedua, kita kena ada rumah duduk. Orang panggil payung nak cari kayu, cari batu, memang kena buat rumah. Cari rezeki halal juga nak duduk atas rumah kita. Cakap duk pokok getak, pokok kayu tu kita duduk lagu tu. Sifat dengan manusia dia kena ada, kerana dia berkelamin, dia berkeluarga. Dan juga dia kena apa ni? Kena pakai. Pakai segala pakaian, baju, kain dah. Kadang-kadang perempuan tu tali tekak, tali tangan lagi. Kita cari utuk lah. Lebih kurang. Tak melampaui juga. Tak melampaui. Kodak-kodak. Kerana masa sikat. Lebih lagi dunia sekarang ni sikat dah kita. Dengan hari tu nak perkacau langit bumi. Maknanya yaumal qiyamah, yaumal talaq, yaumal azulifah. Dekat dah. Lalu tu kita jaganya apa suasana yang kita nak boleh fadilah. Fadilah hak mudah-mudah boleh pahala banyak. Kerja ni mudah, tak sepatutlah, tapi pahala banyak. Salah satunya kerja kita hari-hari. Di dalam 5 fardu, hak sunat dulu pada semaya sebagai sunat muakkadah. Walau dikatakan sunat, pahala banyak. Pahala supaya hak wajib, kebajikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, azan. Yang kedua, iqamah. Sebab itu kita tak boleh tinggal. Jadi masalah ni kadang-kadang kita selai. Kalau semaya sore kak, mudah-mudah semaya Allah Akbar. Kalau anak isteri di belakang pun mudah Allah Akbar. Saya kata silap banyak di sini. Ajaran oleh Nabi SAW terhadap umatnya, mesti kalau semaya sore kita katalah qomat. Kalau ada di belakang walaupun budak tu tak mau mayit lagi. Baru-baru mau mayit, katakanlah hanya umur 8 tahun, 9 tahun anak kita, cucu kita kan. Lebih lagi ada isteri kita ke di belakang. Mulai sekali kita azan. Ini sunnah. Sebenarnya azan ni orang panggilnya memanggilkan saudara kita mari menuju ke arah, iaitu sebagai menunaikan perintah Allah. Sampai wede kok masjid, kok madrasah dah. Serang gila. Dulu pada masa Rasulullah dia beta sutuh Masjid Nabawi sebagai masjid kubat kiblatin ke beta sutuh, tapi lah ni dia pakai speaker ke. Kadang-kadang terapun kita wirid dengan speaker dah. Gitu. Noyak katanya ni kehebatan dalam amal ibadat kita lah. Mana kena hebat orang pagi dia cari fadilat, dia cari keredaan Allah untuk nak menuju ke arah selepas mati. Baik. Dia katanya di dalam syaratnya sebelum daripada kita semaya, sunat kita ataupun azan. Atullah tu. Seluruh tempat dia kata azan. Kemudiannya azan ni kadang-kadangnya setengah pada setengah. Dalam kampung duduk. Masuk waktu dah 2-3 orang ikut serami masjid. Tak bergaduh dengan saya kata rugi besar. Dia ni hak sungguh kalau kat tanah Arab kadang-kadang dia calon dia minta. Dia kerana ni dia boleh buat saksi di negeri akhirat. Orang boleh buat saksi. Dan para malaikat disaksikan. Dan segala pokok-pokok kayu, daun-daun kayu, butir pasir, butir tanah, apa binatang-binatang ni Tuhan bakit menjadi saksi bagi mereka ya azan.
Karena azza ni adalah ni daripada kalimat syahadah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagai kita duduk memujikan Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Itu 2 kali. Lepas tu naik saksi, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi kita kena. Kadang-kadang kita ni kita belajar di mikrofon nak semaya zuhur, semaya asar. Pas mula betul-betul geger dah tak nak kena. Kita belajar dulu nak gibe. Kena wi nyata dengan huruf. Karena ni dia sunat dijawab bagi mereka yang dengar. Sunat tak jawab tu tak ada salah sangat, tapi sunat dijawabkan. Lagi pula dalam duk bela-bela tu bahasa berkecek dekat serami masjid. Ni saya nak pesan malam ni dengan ikhlas betul lah. Masa rebe azam ni tak boleh cakap haram mutlakan lah. Haram kita jaga hak ni patut. Kita wala hagi ke masjid dah. Orang suruh ber tu tak sedah. Penuh 2 3 4 orang di serami. Dan nanti sore tu aja. Sepatut ber ni kalau kita tahu lah. Bahkan seumur hidup kita kena azan juga sekali. Dia 3. Hak mufadilatkan menjadi saksikan kita. Kita nak semaya zuhur, semaya asar tu memang 3 tepat. 1 azan. Mereka boleh azan dalam 5 waktu sekali tak apa dah sehari tu. Masya Allah, besar pahala. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud dimenyaksikan segala benda-benda yang dengar. Pahala ni yang dengan speaker. Derah pula tu, sekilo duk dengar lagi. Kalau agni mulai 2 kilo. Payah orang ni nak pergi ke neraka. Diampunkan oleh Allah Ta'ala. Dimenyaksikan walah Tuhan Maha Kuasa. Dimenyaksikan segala pokok kayu, segala daun kayu, segala batai-batai kayu, rupuk, apa hodok dengan binatang-binatang Tuhan bakit semula untuk menyaksikan mereka yang azal tu. Kata ni lah yang mereka dok memanggilkan, dok memujikan Allah. Dok baca dalam kalimah syahadah, dok memanggilkan semaya. Tengok, hayya 'alas salah. Mari weh semua hok dengar sogo. Mari pakat semaya, hok dok katok palau paku, hok dok kat dalam laut. Menyehukan, memanggilkan. Tu bak reti. Kadang-kadang kita tak reti makna tu jadi tak se dengan bel. Bergepah masuk dah ngorek, masuk dah nyo Aisyah 10 minit tak boleh bel lagi. Walah belana kat dalam masjid kat Serambi tak boleh bel, tak boleh bel ketar takut. Jadi nak sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala jadi takut, jadi getah. Nak ayat katanya, ayat terlalu kita tak biasa. Kita biasa. Dalam kampung kita ada berapa orang boleh ber belako, boleh azam belako. Insya-Allah kita akan selamat kita di negeri akhirat. Mana-mana satu dalam ibadat tak boleh patah. Bukan kata duduk berebuh hundur dah. Dia ibadat ni fastabiqul khairat. Belombo nak sebuah kebajikan, berebut. Ni tak ada orang tino tak sunat ber. Kalau sunat azan orang tino dah rasa orang tino dah ber kat masjid. Nampak dah nak kata ni dan saya kata lebih lah kita carilah peluang azan kita, maknanya kita ikatlah kita dengan bel. Ni sunat dulu pada semaya ni kena jaga. Yang kedua lepas bel tu iqamah. Ni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun perkara ini perkara sunat tapi termasuk sunnah Rasulullah. Rasulullah ia kerja di masjid mana walaupun di Makkahul Mukarramah di dalam kota Madinah 10 tahun akan azan. Tiap-tiap waktu di Masjid Nabawi azan. Dia nyata Sayyidina Bilal Ibn Rahbah bin Rahbah. Tapi di kalangan sahabat-sahabat lain pun banyak hok tika laku dengan azan. Tapi azan ni kena ada cara pekuk telinga. Timai hayya 'alas salah kane, hayya 'alal falah 2 kali kiri. Tu cara pekuk telunjuk dengan lubang telinga. Ni panggil sunnah Rasulullah. Buben ni kalau lepas tangan pun tak ada masalah lah. Tapi kita ambil hok comel. Ambil hok dianugerahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ambil yang berfadilat. Ambil daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tapi sunat bagi mereka yang azan ni nak suara sedap. Sedap tak sedap pun jadi kena, alhamdulillah. Kalau sedap tak betul, tak kena dengan huruf. Salah. Boke haram pula kalau kita tak kena. Tak sunat jawab pula dah. No ayat. Ni yang kita takut sekalinya. Ya tak ada cakap lagi. Dia hak paling kita kena jaga lagi ada istiadat tempat kita. Masa qomat dah tu kalau jemaah di masjid madrasah. Ini saya minta maaf. Duk qomat tu duk bercakap lagi. Nak ayat kata ni Allah. Ni ada istiadat. Yang perak fini kita tak boleh mai ni. Jaga nah. Ni dikutukkan oleh syarak. Dikemerkakan oleh syarak ni. Mana Rasulullah tak benar. Rasulullah biasa marah. Apabila bunyi suara Allahu Akbar, maka diamlah. Dia kita perhati. Kerana termasuk dah kita di dalamnya innamal mu'minuna allazina iza zukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya bahwasanya orang mukmin, orang beriman, setelah itu dia jadi mukmin, dia boleh kerja Allah Taala suruh tu. Atau dikatakan mukmin kalau orang jatuh, mukminah ni orang tina bagi orang perempuan. Dia boleh jaga dah. Jaga dua mata, jaga dua telinga, jaga satu mulut, hati dia lebih-lebih lagi. Kan kita kena reti masalah ni. Apabila orang azan, walaupun kita duduk dengar, boleh kita diam. Nanti jawab, duduk dengar. Dalam 300, 200 meter dengan rumah, dengan orang baik kita jawab. Termasuk dalam sunat. Lagi follow, gajar tak ada habis duit, tak ada habis gain, nanti jawab dengan mulut. Patai kita jangan cakap. Punya rebel tak boleh cakap. Tak jawab tu boleh duduk lagi. Cakap tu haram, tak boleh. Ni kadang-kadang kat masjid tempat-tempat tu banyaklah. Punya rebel dia pun duduk bertewah kot serami kot luar. Kot tempat kolah ambil Ismail. Kenapa dah tu? Duduk bertewah dengan orang azan. Pas orang azan kadang-kadang di masjid tu gelibuk dengan suara dia meluar. Kenapa dah? Allah, ni kita jaga ni. Ni kita jaga. Ni termasuk dalam besarlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan hak besarnya dalam luar pada semaya, dekat-dekat nak semaya fardu, dengan qomat. Ni kita kena jaga. Pas kita sendiri kita kena boleh kerja kata benda ni. Kita berazam. Hak tak biasa we boleh be. Satu mereka be. Dan mereka iqamah. Dua-dua ni dipujikan oleh syarak. B ni akan disaksi besar di dalam alam kubur bagi lelaki. Ni orang tina tak sunat. Orang tina kalau sama dia agak qomat sajalah. Orang tina sama dia nak jemaah. Dia boleh juga sekiranya tidak ada lelaki seperti hari jemaah ke duk becung buat dia orang jatuh tak ada. 4-5 orang dia jemaah boleh. Dia jemaah boleh sama dia tapi sunat iqamah koho-koho. Dalam syarak, dalam undang-undang Allah Taala pada hukum, maka tak boleh orang tina menyaringkan azan mana sunat bagi dia qomat. Maka di masjid madrasah walaupun kita sembahyang di rumah, kalau ada lelaki jadi iman, sunatlah be. Tapi kalau kat rumah tu tempat kita dia jaga tak sepuluh orang Arab. Orang Arab dia azan. Kita qomat sajalah, ambil satu sunnah. Kita mesti kena qomat. Toleh kita nak takbir tak qomat orang panggil tak siapa tahu dia. Kerja benda ni orang panggil kerja bermudah-mudah daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurang kita sembahyang di rumah qomat. Tapi di masjid hak lebih 3. Ini kita kena jaga 3. Satu, kita kena ada, kita sali sekali seumur hidup. Kita be. Cuba boleh kita ada dan kita nanti kita minta kita buat giliran. Tapi be ni kena belajar dulu. Kadang-kadang kita nak belajar di mikrofon. Kenapa? Kita belajar di mikrofon. Tekan-tekan demo kita bahasa berani belajar artinya kata la ilaha illallah kadang-kadang dah. Tu salah kita tegar sikit tu, jadi masalah lah. Kita nak kita belajar we kena dengan huruf dia tu. Yang keduanya apabila ia paling jangok sekali pada adik-adik dah. Ni cara kita nak we elok dalam ibadat. Nak we jangok dalam ibadat. Maknanya apabila kita sudah qomat nak menyelesaikan qomat tu kita kena masuk saf. Sudah menyelesai qomat tu masuk sah tu jadi penuh. Sah ni penting lah. Nabi tiap-tiap dia nak takbiratul ihram semaya di dalam 5 waktu semaya fardu.
ngikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua nabi dah. Sufufakum fa inna taswiyatas sufu min tamamis salah. Betul lah saf oleh kamu semua. Betul saf akan kamu, betul tarik. Seolah kata tarik sah ni supaya main bantak dah. Supaya tali wording, betul. Ni orang nak dapat darjat 27. Tak kita. Mesti. Jadi kalau kita pergi masjid tak cukup syarat, tak kena dengan hak syarat, boleh sebutih aja ke. Sabit kita kena jaga dia orang azal lagi. Hodok tak kersi tu masuk duk dalam. Dan hodok serami tu bolehnya. Sekurang-kurang tak saya masuk dalam, jangan dicakap. Jangan dicerita. Lama dah kita pagi tadi siapa ke mengerik, siapa ke Zuhur. Kita banyak duk bercakap, kita jaga ni jaga. Dia kita jaga, demo sana jaga, walik sini jaga, walik tino pun ada seorang dua dia jaga. Jadi senyap. Orang baik pun tak gelibuk. Hati dia mari gemar. Ni dia punya suara gege, ni cara dia ni. Ni nak bapa nak royak ni, nak royak katanya biasa berlaku semua kat kampung. Tapi masalah kita nak pergi cerita, nak pergi royak pada masa tu jadi masalah. Royak dengan baik pun jadi kok lain. Maka saltulah saya hari ni nampak kena share di dalam live kita ni, moga-moga dia hak mana dengar tu kita jagalah. Mesti kena jaga. Dan pula yang keduanya hak kita jaga dalam saf kita. Dalam saf. Maka penting sekali saf kita ni. Kerana salah satunya sah ni kadang-kadang kita nak bergaduh duduk di sah belakang masalah semaya berjemaah. Tak kita. Kalau kita cari maknanya sah pertama tak penuh lagi. Apa? Sah pertama tak penuh, ada lagi 3 orang, 4 orang. Ni pun penting juga. Sah ni kena jadi betul tumit. Satu. Yang kedua sudah betul situ, mudah-mudahnya penuh. Sah pertama ni katalah masjid kita ni telur 25 orang. 25 orang tu buat mulai. Dia kena hepek kaki. Siapa ke irit kaki mu aku tu bukan. Hepek kaki. Pas jangan kakai luah. Tu setara hak Rasulullah. Dia cerita dalam maksud di dalam satu hadis. Perapak kaki, kakai jangan luah. Wis sedak duduk. Kita kata telur dah 25 orang. Maka kena ketak 25 orang. Akan tetapi kalau lah bubur katanya dalam sah tu, sah ni kalau kira masjid tu semua satu saf 25, 2 sah 50, 3 sah 75. Jadi orang adanya 18 orang. Tak ada tak penuh. Dapat dah 25, 27. Tak kita. 25, 27. 2 semaya malam satu pendapat hadis 27. Semaya tengah hari 25. Ya jumhur ulama sepah. Malam tengah hari 27. 27. Sab'an wa isyirin 27 ni memang dah. Pak kita nak boleh 27 ni kena jaga. Pertama jaga sah. Sah ni penting. Sah habis-habis penting sah. Saya nak buat misal. Dalam sah pertama ni dah sah mula-mula tu. Orang 20 kata hak 25 tu mari 28. Ya teluhnya 25. 28 ni ya 3 dok bawah tu baru betul. Hak dok bawah tu betul dengan imam. Sah 25 hak bawah tu betul dengan imam. Ni cara nak dapat 27. Cara hak direda oleh syarak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diajak oleh Rasulullah. Kita tengok dalam kitab-kitab ulama. Apa ada? Karena dia tak ada lagi sah penuh sah pertama. Ada lagi 2 orang. 25-nya 23 kita kata sah pertama duduk. Duk bergaduh nak mari duduk, sah yang kedua dah. Nak luput fadilat jaga nah. Itu nak luput fadilat sah pertama. Kena memenuhkan sah pertama dulu baru mari sambung sah yang kedua. Sah pertama dulu lagi 3 orang 4 orang. Mai duk sambung sah yang kedua sampai 7 8 orang. Duk gorong lagi sah pertama. Hingga siapa Rasulullah katanya
Kaki tu, cara kaki tu. We rapat kaki. Ni kadang-kadang anak kambing teluh pergi mari. Kambing 2 ekor jak lakoh pergi mari. Hok teluh 25 kita mak kekan kaki wak jadi lega ni dah. We jadi 21. Maka bahaya nah. Mar bahaya nak sebuah 27. Mungkin boleh jadi tak dapat hok ni. Dia sah ni penting. Rasulullah ia tidak takbiratul ihram, malaikat memenuhkan saf. We tamak sah dulu. Sekurang-kurang tamak sah pertama we penuh. Lepas tu baru sambung sah yang kedua, baru Rasulullah takbir. Apa ni? Takbiratul ihram. Walau ada lagi pun jadi sah pertama dia tengok nyata dah. Sah pertama betul dah. Mulai dah penuh dah, baru takbiratul ihram. Kita kadang-kadang imam tu masuk dah, baru nak buat sah. Kadang-kadangnya takbir sudah, imam takbir temalai dah takbiratul ihram bagi imam. Mamu duduk berjalan masuk tu duduk cakap bela-bela hingga siapa bergelibuk. Imam nak takbir pun gelibuk. Kita jagalah. Dalam cakap ni kita kena jaga di sini lagi. Apabila orang azan kita jaga dah. Bagi hak mereka duduk serami masjid, duduk ke dalam masjid, dia kena bergaduh dah dalam baca dalam duk baca Al-Quran apa tu mulai comel bergaduh dah. Upama lepas azan tu dia sama pula baca Quran tu, sama tahu qomat tu, masya-Allah lah. Itu ya tidak ada ya rusak celah tu. Tapi kobe tu kita jaga daripada cakap. Lepas tu masuk sah tu kita sudah. Dia sepatut sudah orang be tu kalau orang dok takdisi, kawan jemaah kita dok takdisi lagi dok keluar tu, dia kena masuk ke dalam masjid dah. Ni cara kita hormat kepada masjid satu. Bahkan kita nak duduk tu kita semaya sunat tahiyat masjid dulu. Pak kita boleh buat sekali ni ya. Kita tak sewi menyesal sangat selepas pada mati. Kerana sesal sangat, tidak ada yang mereka tidak menyesali selepas pada mati. Bagi orang sembah batu tak ada kena cerita. Dia akan nak minta nak naik mari semula tak muka bumi dia nak berimej semula. Dia rembah kepala dengan batu, rembah kepala nak naik berimej. Nak naik mari cukup nak berimej dengan Allah, cukup mereka itu nak bersedekah, cukup mereka itu nak tutup ilmu, cukup mereka itu semata-mata nak berabdi dengan Allah. Menyesal sehabis-habis menyesal tu bagi mereka sembah batu. Bagi hak kita orang Islam serta berimej serta mukmin pula, cukup dengan semaya sesal wapunya aku tak mulai lagi. Wapu aku tak jaga dalam sah semaya. Wapu aku sorang Tuhan tak jemput masuk dalam urang azan. Wapu aku sorangnya tak baca Al-Quran. Katalah, duk menyesal tak membanyakkan pahala dia. La haula wala quwata illa billah. Duk menyesal mereka itu. Hok banyak dah duk menyesal wapu aku tak banyak lagi. Hok sikit duk menyesali kan orang kita Tuhan we tak sama. Wa'amal belaka, semaya belaka, jemaah belaka. Tapi hogi jemaah tu Tuhan we tak sama. Gi jemaah lah kata 20 orang, 30 orang waktu zuhur, 20 orang waktu asar, 40 50 waktu murid dia ramai. Tuhan we fadilah, Tuhan we fala, gajaran tak sama. Ya kerana tulis fala ni bukan kita. Allah Subhanahu wa taala kata kepada Rokik dengan Atik. Rokik maknanya pahala tu Allah Ta'ala bagi tak sama. Kerana Rokik nak tulis daripada kebajikan, Atik nak tulis kejahatan tu senantiasa keizinin Allah Subhanahu wa taala. Tahawi tak sama. Kerana di sini tak sama timbai perbuatan. Timbai cakap timbai perbuatan kita pergi kepada masjid madrasah. Wa imam semaya di rumah pun dimakian juga. Semaya secara berimej dan makmum rumah. Nasabah kepada perbuatan khusyuk dia tak sama, cara duduk dia, tikah laku, berakhlak. Sampai itu akhlak sopan santun kita di masjid, sopan santun kita nak semaya asar, semaya zuhur, kita berakhlak. Di banyak lagi kadang-kadang setengah tepat lah banyak lah. Dan saya sendiri pun nak jaga diri saya. Pergi ke masjid dah, duk main ikut serami, duk main ikut kita kata mana tu? Kok wakah-wakah dah, kok kersi-kersi di bawah, memanglah tak ada salah sangat sama tara. Tapi apabila mereka azan, Rasulullah pernah kemarahan kepada sahabat-sahabat apabila sudah azan. Masa Rasulullah di Madinah 13 tahun, kita tengok banyak hadis sekali, saya tak sempat nak baca dah dapat saya ni. Nawayat katanya banyaklah sahabat-sahabat
Sekali je Rasulullah cerita. Di mana masjid dalam tanah Madinah, Madinatul Munawwarah, apabila azan mereka itu ketak dah di masjid. Juga hari ni di Masjid Nabawi, tapi kita nak ukur Masjid Nabawi tak boleh kerana beratus-ratus ribu. Memang kadang-kadangnya semenjak daripada orang ber tu duk berjalan semua kerana ramai. Hak tak kata tempat tek kita 20 orang. Cukup dah orang semaya. Tapi apabila ni qomat dah, lepas azan qomat tu 3 orang duduk sah pertama. Tu imam baca Fatihah nak sudah baru kokoh penuh. Dia sepatut kita penuh. Sebelum qomat tu ada dah satu sah pertama tu ketak dah. Ni sakit-sakit dah. Nah. Bos sah pertama ketak dah tu barulah qomat. Nah. Lepas tu tengok sah yang kedua tu nanti hok belakang masuk. Ni qomat dah sah pertama tak penuh lagi. Orang belana lek belakang duk gaduh nak buat sah yang kedua. Pri 27 tak ada. Bokeh sah pertama tak penuh lagi, gi sambung sah yang kedua. Gi sambung sah yang kedua tak penuh, gi sambung sah yang ketiga. Ni nampaknya masjid tak beradu tapi boleh sebutir. Sebutir pun nak jaga-jaga ni. Kerana penting, hak Nabi penting sekalinya waktu azan kena jaga dah kita. Nak semaya ni bukan dia nak pergi apa ni? Supaya kata nak pergi buat bawah pulau dah. Ini sebagai menunai. Tengok semaya kita tu. Baju tangan panduk pupung tak berapa comel dah. Walhasah tak ada berapa. Kita ada baju tuk, kita pakai baju tuk. Ada serban balut serban pakai kepiah jadi jangok. Nah, lepas tu kita jaga akhlak. Masing-masing jaga. 20 orang, 30 orang waktu maghrib, waktu isya. Wa'ma belaka dah tapi jaga suasana. Sunnah-sunnah Rasulullah belum pada semaya. Seperti jawab azan. Tika orang ber tu sunat kita jawab. Dia orang ber ni sedusnya. Masa di Madinah Rasulullah di masjid mana apabila ber diajari Rasulullah semua diam. Senyap. Lepas tu senantiasa perhati orang ber. Jawab mereka azan. Sudah azan tu masuk sah. Semaya sunat dalam sah dah sebagai sunat qabliyah. Tak ada kira maghrib, isya, subuh, zuhur, asar dan maghrib pula. Ni kita kena jaga. Tabiat lagu ni kita jadi tabiat kita termasuk dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jaga sekali-kali. Jadi sahabat itulah tak berfadilat dalam kerjaan kita. Jadi tak jadi makbul. Yang kita takut sekalinya kerana pemberian itu daripada Allah. Tak kena, tak betul dengan suasana ajaran Rasulullah. Sebagai syarat, maka ibadat kita tu kalau sikit tak kata lagi, takut tak jadi. Sikit tak apa lagi boleh. Tapi kita dah buat, kita pergi tempat banyak, kita nak banyak. Tapi bukan kita kata sikit kalau jadi, alhamdulillah. Ya takut sikit pun tak ada. Masalah jemaah ni payah. Patut imam pula, iman. Ni jaga. Dia 3 hak besar. Kalau kita buat 3 pengertian, 3 tempat ni wis penuh, barakah masjid kita. Kampung kita jadi selamat. Hidup dengan jemaah ni lah Tuhan jaga. Satu kita jaga dia waktu azan dan qomat lagi dah. Tak boleh cakap, tak boleh tutur, kita kena jaga, kena jawab. Walaupun qomat sekalipun. Selepas qomat tu sepatutnya tak ada cakap dah. Selepas qomat tak cakap dah. Selepas qomat dia masuk saf. Sufu fakum. Fa inna taswiyatas sufu min tamamis salah. Rapat kaki, jaga sederhana cukup penuh sah pertama. Penuh sah pertama tu baru takbir. Kalau orang ramai, kalau orang tak ada 8 orang, sah teluh 25, takbir hanya tu, nanti 25 tak mari. Penuh sah pertama orang mari ke dia sah. Lepas tu kalau mari sah pertama penuh. Datanya naik sore je, tak ada dah sore. Sore ni nak royak kata sah paling penting. Sore tu nak duduk tanah, betul kata imam. Sore tu pula tak boleh semaya sore, tu salah. Rasulullah tak boleh semaya sore, orang sah yang kedua. Malaikatnya sah pertama, imam sore, makmum sore, tak masalah tu. Tu asal lagu tu. Sah pertama sudah penuh. Hok mari akhir tu. Dia dapat rakaat yang kedua ataupun akhir rakaat pertama. Katalah rakaat yang ketiga.
Dia tak boleh semaya sore. Ni kita ni tak memahami di situ. Mudah-mudah. Mari sore duk betul temi Allah Akbar. Allah Akbar. Dia semaya sore tu khilaf. Setengah ulama kata tak dapat fadilat 27 tu. Kenapa kata? Dia kena pergi cuit sore, mari turun medus sekali dengan dia. Rakyat kata kawin sore bawah, cuit. Tapi ya fadilat ni kita kena takbir dulu. Kaedah dia. Kita takbir dulu, lepas tu jakah-jakah kita pergi subhanallah dia, wiyah hundur turun mari. Karena setengah dapat kata kita sah yang pertama penuh dah 25 orang, baru mulai dah. Kita nak kita gok naik tu bawa dah ketak dah. Oh. Kalau dia 24, orang 24 tak ada dah, 24. Luar lagi seorang memang kita masuk boleh. Ni orang sedap mulai. Dinai kiri, dinai kanan sedang mulai. 25 orang dah. Kita mesti kena duduk belakang betul kata email sana. Nampak tak? Duduk belakang tu duduk lagu mana? Dia tak boleh semaya sore. Dia kena pergi cuit sore tu, mari duduk sekali dengan kita. Kerana nak jaga, hok 25 nak besar ni. Tapi sedangkan cabut sore tinggal 24 supaya nak mari duduk dengan hak sore lek belakang. Siapa lagu tu benar? Dalam syarak kita, dalam sunnah Rasulullah, dia suruh ambil sore hok dapat 25 mari tak lek belakang sekali dengan kita. Nampak tak? Lepas tu naik mari sore pula. Naik mari sore mari duduk lek belakang jadi 3. Hok sore turun ataupun mana-mana satu dalam 3 tu naik pergi ke taksah pertama pula. Di cara naik dia ada tu dah jakah hepek tumik gi. Tak mahu jadi 3 gerak berturut-turut tu batal semaya. Hatu cara kita mengaji pula situ. Ni kaedah mengaji nak boleh 27 semaya berjemaah. Toleh kita bermudah-mudah. Kita rasa kita pergi masjid boleh 27, tak lagi. Kalau tak cukup tata tertib. Tak cukup sunnah Rasulullah. Tak betul dengan ajaran syaruk. Semaya 5 tahun, 8 tahun pun. Dia jadi sebutir. Sebutir alhamdulillah takut dia jadi pelom. Lain pada semaya sore dulu, atau lain cara. Lain pada iman sore makmum 2 orang. Semaya di rumah, semaya masjid, itu lain cara. Hak tu sah banyak tu aja, tu pun betul. Tak mesti kerana masjid kita tulis 20-25. Orang mari 4 orang. 4 orang dapat 27. Dengan cara dia duduk belakang tu email, dia jadi ketak. Dia jadi tertib mulai. Dia jadi sah. Dia jadi betul supaya main bantat. Betul supaya wahding mana. Sekodah pada pandangnya mata. Seakai-akai Rasulullah satu kali dia nak ambil tali. Tali buat. Nisah cara dia. Cara nak rokok, nak sujud. Nak memperhamba dengan Allah. Bukan duk supaya tali likung gitu. Tak boleh. Hak tu duk buat urat dengan mozaik, urat dengan kita serupa ke mozaik. Urat ada besar 3 inci tu dia buat hitam umpamanya. Dia buat kuning merah. Tu duk jaga tumik dah tu. Nampak dah tu? Nak betul. Itu kehasilan nak mengikut ke sunnah Nabi, lagi nak mengesah, lagi nak memfadilat dalam semaya berjemaah. Kerana tidak adalah kelebihan dalam ibadat. Dalam ibadat ni sembahyang berjemaah. Marilah ibadat pun sembahyang ni besar dah. Sembahyang berfadilat dah. Sembahyang lebih dah. Sekali lebih dibetulkan saf supaya dapat 27. 27 kali ganda. Besar bukan sekali langit bumi pahala tu hewi 27 tu. Kalau handai tengok laning tak tinggal bersore di rumah. Ke masjid habis, ke madrasah habis. Upama di rumah pun penuh buat berjemaah. Tapi buat di rumah ni tak lepas fardu kifayah. Nampak dah tahu kena masjid. Tiap-tiap kampung satu kewajipan ni. Kerana dalam masjid sebutir, sebuah masjid satu qaryah, satu ahli kampung tak berjemaah di masjid, tak lepas. Jadi berdosa habis. Kena adalah di masjid upamanya. Dah madrasah pada masa Rasulullah tak ada, dia ada masjid. Di masjid mana masjid tempat apa ni? Tempat kewajipan berjemaah. Ni penting. Satu, dah malam ni kita jagalah apabila mereka ya'zah, bila katakanlah kita kena jaga. Jaga jawab. Tak sejawab kita diam. Sekurang-kurang. Tu pasalah dah. Kita jaga jawab perhabis mereka yang azhar. Itu sebagai bila. Yang kedua kita jaga saf. Setelah qomat dah kita diam. Tak boleh dah cakap. Kerana apabila selesai qomat, ya kerana lepas bel tu dia cari, dia tak masa. 10 ataupun 15, 12 minit. Baik, kalau Zuhur katalah 10, 15, asal 15. Mengorik dia sikap tak 10. Tak sepatut dah kita nak cakap.
Itu masa nak menunaikan. Masa nak menunaikan. Itu celah tu dia suruh ada sunat qabliyah ba'diyah tu. Upama semaya berwirid sepatah dua katalah nak baca gapo. Le masa 10 minit. Kita sepatut dah masa 10 minit ni kalau kita pergi awal duk kat bawah tu dia kena masuk dah. Selepas orang qomat masuk dah. Jadi lepas mereka qomat kita duk penuh lagi. Kok serambi, kok jida-jida, kok rahbah masjid. Penuh duk kok rahbah. Qomat tu baru bergaduh duk berjalan masuk sah. Ini dikemerkakan oleh syarak. Ni Rasulullah biasa marah kepada sahabat-sahabat. Nah, qomat baru masuk sah, baru penuh. Dia apabila nak qomat dia kena sah pertama tu kena cukup dah, penuh dah. Sekiranya ramai tu masa tu kena penuh dah. Sah yang kedua nanti turut mari lek belakang, duk lek belakang. Sof, kerana Nabi sof semua. Sofu, sufu. Betul ke sah pertama sudah betul, we penuh baru takbir. Sah yang kedua tu masuk mari sambung lek belakang. We cukup dulu. Bukan kata sah pertama tak penuh lagi. Kita mari sama sah yang kedua. Ini orang panggil lakah daripada sunnah Rasulullah. Kerja lagu ni termasuk dalam katalah ni termasuk dalam bid'ah ni dia. Ini cara tak kena dah. Maka tiap-tiap bid'ah tak dapat bajikan. Ada kaedah dia nya sunnah Rasulullah memenuh sah pertama baru sambung sah yang kedua. Sampai orang Arab masjid dia panjang. Nampak? Kita kira sah yang kedua betul kata imam tu 5 star siapa dah tu imam. Hak dah menduk sah pertama bucu dinding ni tengok. Jauh. Tak gitu ke 15 meter, 15 mil. Tapi pahala dia banyak pada sah yang kedua nah. Walaupun dekat dengan tu imam kerana dia bila ada sah pertama. Tak apa duk dibucu dinding tak apa, termasuk sah pertama. Walau dia jauh dengan tu imam. Sah yang kedua dia rapat dengan tu imam, tapi kurang sikit pada sah pertama. Dia 3 Rasulullah suruh jaga. Ni nak sebut semaya berjemaah. Satu menjaga ketika bila jaga jawab dan jaga kamu diam. Yang kedua menjaga sebelum qomat sah pertama we penuh. Nah, ni kebesaran, ni kelebihan orang azan dengan mereka boleh duduk sah pertama. Kalau tahu sah pertama dibayar, dibelikan, kata Rasulullah. Kerana kelebihan malaikat bersusun di sah pertama. Duk jaga, duk tengok mereka-mereka yang sujud sembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lagi mereka jadi imam semaya. 3 ni dipilihkan Rasulullah awal-awal di hari bakti. 1, orang duduk, orang jadi imam semaya. Imam ni tak ada lah. Imam ni kena orang mengaji, orang pandai lah berlebih kurang. Tu imam sore juga. Imam tak boleh jadi 2, 3. Tidak berebut nak jadi 3, 4 yang berjujuk dah kan. Imam sore. Tapi sah pertama tu akan boleh. Masjid tu 15, 20, 25 katalah 40 pun dia boleh berebut sah pertama. Dan laginya mereka azan. Ni hak sunat lebih bagi hak awal-awal sekali bagi orang azan. Sebab itulah kelebihan Sayyidina Bilal. Masa Nabi Isra' Mi'raj dengan sepatu selipar Bilal, maddah Bilal di dalam syurga lagi dah. Sepatu Bilal di kedekah. Nah, kata Rasulullah tu siapa dak sepatu duk berjalan di dalam syurga, maka itu katanya temanmu ialah mereka yang ada lagi ya Rasulullah Sayyidina Bilal. Walaupun dia huduh, rambut dia tu menyanggu jadi menyanggu anggu. Gigi aja putih hitam letung. Tapi dia ni orang awal-awal masuk syurga di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam tak dapat tidur dengan azan. Banyak tapi nak royak atas dengan azan satu kelebihan ni boleh mereka yang buka kunci syurga awal-awal ke belakangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakah dengan fadilat dengan jadi tengok, jadi catat oleh syarak setinggi-tinggi. Kerana itu adalah sebut nama Allah, memujikan Allah. Kerana orang mari semaya dengan dia memanggilkan, dengan dia suara yang nyaring yang derah. Sunat pula bagi mereka suara yang elok. Dan sunat bagi mereka yang suara derah. Tapi walau bagaimanapun nak cari hak tu dia payah, carilah ke belakang-belakangnya, iaitu seperti tak sedap pun jadi derah. Sedap pun tak, elok pun tak, derah pun tak ada orang lain. Juga buat akan hasil lah daripadanya fadilah sunat muakkadah. 3, pertamanya azan kita kena jaga. Jaga kita orang hak lain lagi, orang azan memang dah.
Lepas tu kita kena belajar. Tak boleh nak pergi belajar di mikrofon speaker ni. Lah ni pakai speaker, kita pergi belajar dah lain. InsyaAllah ta'ala, dengan 3 perkara ni, maka selebih-lebihlah mereka nasabah kepada bersakut paut dengan semaya jemaah fardu yang 5. Satu, mereka yang azan kena jaga. Mereka dengan jaga dengar tu. Mereka yang dengar pun kena jaga. Jaga jawab. Dan pulaknya jaga tak boleh cakap ketika tu. Haram. Yang kedua, apabila qomat, senantiasa dia tu duduk tepi-tepi sah dah upama masuk sah. Qomat sudah masuk sah. Upamanya yang paling penting sekali sunnah Rasulullah, sah pertama tuwi penuh dah baru boleh iqamat. Sah pertama penuh baru boleh iqamat. Sah yang kedua tu kalau penuh juga alhamdulillah. Tak ada hak ni dia kuantum. Dan saudara kita pergi di kuantum mungkin kuanta. Lagu tu lah cara walaupun negeri Cina, Islam di sana maju benar. Kerana tok qomat satu di masjid pun ni kuantum ke kuanta. Penuh sah pertama dulu. Sah yang kedua penuh kalau ramai. Bahkan kalau ramai lagi sah ketiga penuh baru iqamat. Ni panggil jaga daripadanya pekerjaan kita untuk maslahat di tubuh kita jadi berkat. Ibadat kita Allah Ta'ala terima. Bukan ibadat tiru-tiru asal kita kerja tak apalah. Pahala tak pahala aku tak tahu. Pas kerja buat gapo lagu tu. Memanglah ni kena jaga. Satu, waktu azan kita kena jawab dan kita kena diam dan masuk sah dulu belum pada qomat sah pertama. Yang ketiganya imanlah kelebihan di dalam syaratnya dijagakan benar-benar lagu ni. Kadang-kadang kita kerja lagu ni tak ni hak mana pula ni. Demo tu tak ada lagu ni. Jadi kita balik belakang. Ngas cara ra'yi kita kenapa tak boleh. Ni kena ukar. Masalah ni kena ukar sikit-sikit sekali. InsyaAllah kita akan dapat turunlah rahmat Tuhan atas muka bumi bertabur dalam kampung kita. Akan jadi selamat, tak jadi fitnah. Itu dengan sebab jaga kita hak dulu pada semaya daripada azan dan saf kita dan imam. Malam ni qadar tu saja insya-Allah. Lepas tu saya nak baca tafsir boleh 3 ayat. Lepas tu ada amal sikit malam ni. Ada amalan sikit iaitu doa yang paling mustajab juga insya-Allah. Lepas tu nak tanya apa baru ni masalah dah. Tak ada dalam tu. Tak ada kita baca tafsir sekadar 3-4 ayat dah. Kita nak buat 2 mata semalam ni. InsyaAllah dengan tafsir malam ni dan saya nak baca pada tengah daripada suratul Waqiah. Karenanya kita ambil daripadanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa zillim min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla zalika mutrafin wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'azim wa kanu yaquluna a iza mitna wa kunna turaba wa 'idhaman a inna lamab'uthun aw aba'una al-awwalun. Sadaqallahu wa maulana al-azim. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal, dan bermula ashabus shimal. Apa ashabus shimal? Ialah ashabus shimal orang yang diberi suratan. Orang maknanya hamba Allah Ta'ala daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi surat dengan tangan kiri. As-shimali akan kiri, tangan kiri. Tak bui kiri nak bui gano kena tangan kiri. Dibasuh kepada tangan. Kerana hamba Allah
sebasa manusia makhluk Allah Ta'ala ada tangan. Nah, kerana kita hulur tangan. Hulur tangan balik kiri. Jepuk surat. Puak-puak tangan kiri. Mereka tangan kiri. Qabilah tangan kiri. Ashab tangan kiri. Grup tangan kiri. Allahu Akbar. Nyatanya fi samumin wa hamim wa zillim min yahmum. Allahu Akbar. Ni ayat katanya nyata. Ni ayat suci Al-Quran. Masa berlaku di hari bakit di pada mahsyar. Nyata. Ya kerana kita ni baru alam yang kedua. Masuk alam yang ketiga, alam qabr. Alam barzakhun. Alam barzah. Tak habis lagi. Tak sampai ke tempat. Dia sampai ke alam yang keempat. Mahsyar. Alam ni setara dah dengan pintu syurga. Bagi orang mukmin, bagi orang beriman lagi Islam. Dan mahsyar dekat dah dengan pintu neraka bagi mereka yang syirik, fasik dan kufar. Sembah batu, sembah berhala, katakanlah. Maka satu yang Tuhan ada cerita dalam suratul Waqiah di tengah-tengah ayat ni ialah mereka tangan kiri. Siapa tangan kiri? Tangan kiri ialah tangan sebelah dibangsakan ialah mereka kejahatan. Terima surat dengan tangan kiri kerana dua. Hamba Allah sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hari ni dua dah dia terbit. Satu, mereka yang beriman lagi Islam. Yang kedua, mereka yang derhaka lagi kafir. Nah, mereka ni kalau pergi mati, pergi akhir nyawa dengan kufar, dengan kafir begitu, tetap janji dia ahli nar. Nah, hari ni belum tentu lagi kerana dia sudah tepat dia, disaksi dia hari cabut nyawa. Hari bercerah ruh dengan badan. Maka apabila bercerah ruh dengan badan, walaupun dia hari ni kafir, tapi dekat-dekat nak mati, nak cabut ruh, nak cerah ruh dengan badan, dia jadi Islam serta beriman. Ahli syurga mereka tu. Juga beriman dia, Islam dia kaciknya sampai berpuluh-puluh tahun, sampai hari nak cabut nyawa, ya Tuhan nak sekah nyawa, ya malaikat nak sekah nyawa, keizin Allah Ta'ala dengan badan, maka jatuh agama di situ. Dikongsikan situ dengan Allah. Berpegang Allah Ta'ala satu-satu benda yang membawa pada luka tapuk. Cerahlah badan dengan ruh atas benasa agama. Jadi kafir. Na'udzubillah. Sabit setara dia situ. Di alam yang ketiga, alam qabr, alam barzah, alam kubur, dan hari bakit. Tak kalanya tafkhatus saniyah. Sangkala yang kedua, bercung di masa. Itu rapat dah dengan pintu syurga bagi orang mukmin. Mukminah. Baik. Rapat dengan pintu neraka bagi yang kufar, bagi mereka Yahudi Nasara. Mati atas agama Kristian, atas agama Yahudi, atas agama musyrikin yang ingkarkan laksananya kitab-kitab Allah Ta'ala. Rapat dengan neraka. Puak ni orang panggil puak terima surat dengan tangan kiri. Satu kabilah besar. Satu puak terima surat dengan tangan kiri. Na'udzubillah. Bagi orang beriman semenjak daripada Adam sampai kepadanya Rasulullah Nabi besar sallallahu alaihi wasallam, itu hak beriman lagi Islam, kerana Islam satu, iman satu saja. Maka itu fuak ashabil yamin. Fuak suratan, catatan tangan kanan terima surat. Maka hak terima surat dengan tangan kiri ni nyata sini cakin. Lalu ayat lek belakang sambung fi samumin wa hamim wa zillim min yahmum. Nah, fi samumin wa hamim, pada dalamnya, dalam neraka, angin samum. Kita biasa dengar ada angin samum. Semasa kita duduk kat Mekah, sekala dia ada kat Madinah. Saya biasa jumpa tahun tu, dah lebih kurang 10 tahun lepas. Masya Allah. Mula duk sebut angin samung, angin samung. Ni angin samung hak dunia.
Bukan angin tegi menyamung dah. Angin samun. Samun ni angin hangat. Panah. Kita duduk di dalam jemelih. Hulur kaki nak pergi di Masjid Nabawi. Allahu Akbar. Kena pakai baju tebal. Apa ni stocking tebal. Panah. Muka kena tutup. Tutup makan air suku. Panah. Merah. Seminggu duduk merah nyala. Allah tak tahan nak terbit banget-banget. Rasa tak boleh duduk. Panah. Ni orang panggil masuk angin samun. Ada ketika-ketika dalam tanah Arab. Madinah dan Mekah katakanlah. Ni saya biasa berjumpa panah. Allah panahnya. Telinga merah 10 derbu. Muka merah 3 hari 10 lakung. Kita tak biasa. Orang Arab tu tahan boleh duduk. Panah. Ni kena sekali. Allahu Akbar. Masya Allah kana panah. Tapi api samun, angin samun, hok dalam neraka. Oh ni tak ada kena tiap tahun. Mari angin samun, kecup habis kulit jadi hangus. Hitai hancur badan. Ninglah angin samun, Tuhan menjadikan satu angin samun di dalam neraka. Azab bagi mereka derhaka, bagi mereka mati atas lain pada agama Islam. Orang luar pada iman. Maka mereka itu dari angin samun yang sangat hangat, sangat panas. Panah tu pun teruk dah. Buh hangat pula ni Allah panahnya. Sangat hangat panah ni. Yang sangat hangat dan bayan. Atas padanya atas padanya angin samun yang sangat hangat dan yang teduh daripada asap yang sangat hitam. Dia neraka ni tempat azab. Tempat azab. Azabun azim. Tak ada. Azab yang sangat azim, sangat besar. Azabun syadid. Azab yang sangat kuat. Allahu Akbar. Ni tempat azab. Azab hak mereka derhaka, hak catatan oleh Allah Ta'ala pada masa 4 bulan di Lauh Mahfuz. Daripada asap yang sangat hitam, kelam. Dia sebut hitam bukan hitam tak nampak pun. Kerana sebahasa neraka ni dia asap, anginnya sangat hangat, asap, air sangat panas. Tu hak panas belaka. Lepas tu tak boleh nak pergi wakdu dengan hak dunia. Benda ni benda tak biasa kita berjumpa. Kerana di sini bukan tak ada tempat azab. Tak sebut azab di atas dunia, tak ada. Azab mereka selepas mati. Orang hak derhaka dengan Allah. Orang hak cicir dengan Allah. Orang hak tak mau beriman. Orang hak cicir pada rasul-rasul mereka. Seperti kaum Nuh. Dan seperti kaum Musa. Seperti kaum Ayub. Katalah. Dia dua-dua. Kerana satu orang Nabi dia terbaik dua. Satu orang beriman dengan Rasulullah, yang kedua orang kufur. Tiap-tiap Rasul dalam 124,000 Rasul. Dalam 124,000 Nabi. Dalam 314 Rasul ataupun 13 di atas khilaf satu orang. Setengah ulama mengatakan Rasul 314. Setengah mengatakan tak 313. Satu orang berkhilaf. Satu orang berkhilaf. 14 dengan 13. Katakanlah tiap-tiap rasul dia sebut dalam ayat suci Al-Quran 25 orang ni dia bukan satu nabi tu jadi Islam semua tak ada. Kafir semua tak ada. Tapi golek dia banyak kafir lah, banyak orang hak derhaka. Sebab itulah kebanyakan semasa umat mana-mana pun banyak orang derhaka dengan Allah Ta'ala. Walaupun sebagaimana tidak memenuhkan neraka Allah. Kerana tempat azab, tempat alam tak ada. Dalam perut ibu, atas muka bumi, dalam kubur tak ada dah. Di Masyar ada. 2 tempat azab tidak ada. Tempat azab dia ada 3 negeri. Satu belah-belah dalam alam barzakh. Yang kedua kau teruk sikit. Yang kedua nak sebuah tempat azab pada Masyar. Belah-belah. Susah kita. Situ bagi orang derhaka dengan Allah Ta'ala sehabis-habis kerja. Sehabis-habis dahsyat. Hingga siapa keluarkan perkataan mereka itu, tak boleh duduk sini dah. Keputusanlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia nyata dah. Kalau neraka pun neraka lah. Dia tak tahan duduk di Masyar. Walahan neraka tu berpuluh-puluh kali ganda dengan Masyar. Tengok ni.
angin samung yang tersangat-hangat dan baya yang teduh daripada asap api neraka hitam kelan. Dak kata ke asap mari rahmat dah lebih kurang masuk gi gelar daging sabih gelarkan tubuh-tubuh mereka itu daging-daging urat-urat mereka itu. Honi nyata wajib kita beriman. Ini ayat suci Al-Quran yang pada 1400 tahun lebih dulu ia dak cerita kepada Nabi turun Nabi, dia ayat kepada sahabat-sahabat Nabi terus kepada kita sekarang. Dan kata panah tak fi samumin wa hamim wa zillim min yahmum la baridun wala karim. Mari la hadah nahi la baridun wala karim, dan tiada sejuk tak sejuk. Bila panah masuk neraka ni tak sejuk. Siapa bila hodak tak sejuk? Dia ada neraka ni, ada neraka sejuk. Sabit neraka hok patak sekali mengikut pada hadis tu neraka sijin tu sejuk. Hingga siapa beku dak kita cuba ulah tangi. Cuba kita cek kita. Kita wak teh lah ni. Kerana lah ni tu wak mengiktibar boleh. Kita hulur dalam air batu sejuk. Hulur tangi sekat ambil tangi sekat siku. Faruk. Lah beku darah. Tak ada siapa 5 minit. Tapi kalau tengah panah lah tukar panah matahari tu. Masa 10 minit teh. Tapi kalau panah lapis mawar siapa ya? Pada mengatakan aku sejuk tak hingga sikit la ilaha illallah. Siapa? Ambil tangi hula lah semawar. Tak sakit. Ambil tangi hula dalam air batu, nak duk tak boleh juga, sakit juga. Terlalu sejuk jadi beku, jadi kerah, jadi air batu lengan kita. Ni dia. Marilah kata neraka sejuk masa hingga sikit tak ada hingga. Sama saja dengan neraka panas. Tapi boh-boh ke ditakhwih lagi, dipenakuti dengan neraka sejuk lagi. Mudahan neraka sejuk ni pun gelar juga. Bukan bertokor gitu gelar habis. Neraka panas sama telah lagi dah. Nauzubillah. Cuba terang tengok cocok ni. Boleh 3 inci dalam semawar tengok. Lepas tu cocok dalam air batu sejuk. Jari kita tak ada sampai seminit, buku kerah. Habis sakit juga. Ni nak ayat kata masya-Allah lah kita senantiasalah jagalah iman kita, Islam kita dan bertawaduklah kita. Tak boleh kita duduk ambil akhlak mereka-mereka yang disebut orang luar daripada Islam dengan imej, tak boleh. Kita buat tiru-tiruan dia. Karena termasuk kita tu man tasyabbaha qaumin fahuwa minhum. Tak boleh kita menyerupai walaupun satu kelakuan. Tapi gi petimbe tak ada arah. Dia makan nasi, kita makan nasi, tak ada masalah. Kita tiru pakai pakaian dia, tiru perbuatan seperti lan hidup main gapo banyak dah. Wak muka, wak hidung, wak telinga ni duk beki. Benda ni kita tak nampak. Tapi selepas mati benda ni lebih besar daripada bercuri, berjudi dia menyamu lagi. Kita duk beki hak Tuhan buat ngatak sepatut. Ni jagalah sekali-kali kehidupan kita hari ni kena jaga. La baridun wala karim, tiada sejuk seperti lain-lain bayar. Allahu Akbar. Dan tiada kemuliaan sekali-kali dah. Ni takut dah. Tak sejuk nak whisper nak duduk dalam neraka. Hak neraka panas ni. Panah gelah. Gelah tu berbadai, hancurkan segala urat, hancur kepala, hancur kaki, hancur tangan, jadi kelik, jadi. Tengok kita mati lah ni. Apabila bangkit dalam kubur, apabila sangkali kedua kita hidup. Jadi rupa ni. Ni nak notih Tuhan kuasa. Ni nak ayat kata Allah Ta'ala Maha Kuasa. Tidak adalah Ia Maha Kuasa selain Allah SWT. Juga ahli neraka masuk neraka, ahli syurga masuk syurga pun gitu. Ahli syurga, insya-Allah satu masa dia sapa. Ahli syurga seindah-indah, sejangok-jangok, sesedak-sedak, ia tak biasa tengok kita dengan dua mata. Ia tak biasa rasa dengan satu sekeping lidah, satu mulut. Ia tak biasa dengar dengan telinga, ia tak biasa fikir dengan otak, tak biasa telitah dengan hati, tak biasa berjalan dengan dua kaki, tak biasa jamuh dua tangan. Tu nikmat syurga. Nikmat syurga duk cerita dalam suratul Waqiah juga dan duk cerita dalam suratul Rahman. Kehebatan hak Nabi duk royak kepada umat masa dulu. Jadi kita kena sapa situ. Masalah lambat banyak suku kira. Kena sapa. Tapi kalau kita seahlan ni nak kira dekat-dekat dah nak sapa nak. Allahu Akbar.
Tak lagi sejuk neraka panas duk gelar tubuh semua wala karim, dan kita tu tidak ada kemeliaan dah. Tuhan buat terlupa dengan kita. Bukan lupa, maknanya buat terlupa. Sebab itulah kalau kita pergi baca dalam surah Al-Sajadah. Suratul Sajadah. Hak baca pagi tadi. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqah. Adakah bersamaan orang beriman dengan fasiqah, dengan orang fasik? Mana? Kafir lagi fasik? Siapa? Gana kata kafir lagi fasik. Dia kena orang kafir ni, kalau kafir bahasa perangai mulai dana. Dia kafir dah. Gi main judi, gi curi, gi sama orang bunuh orang. Hatu kafir dah, tapi tambah fasik lek belakang. Ni berat. Kalau kafir sadar tapi berjuruhlah dia tu. Siapa orang agama Islam buat baiklah Allah. Dengan akhlak dia cukup. Cumanya kafir. Ni dia panggil kafir saja. Kafirin. Lagi wal munafikin wal musyrikin mana? Tak kita. Kafir laginya fasik. Nak katanya kafir dah dia tu. Hidup kerja perkara hak maksiat besar-besar. Kafir lagi fasik. Maka mereka itunya tetap di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala walaupun kafir saja. Tak kita ke? Tidak adalah kemuliaan oleh Allah Taala sekali-kali. Kerana orang kafir dengan orang mukmin ni, orang kafir dengan orang beriman tak sama. Ni hak tu ada ceritanya. Tak kita. Dalam suratul Sajadah. Iaitunya afaman kana mu'minan kaman kana fasiqah, adakah bersamaan orang beriman dengan orang fasik? La yastawun. Tak sama. Jauh di antaranya gedang langit bumi jauh lagi. Tak sama. Kerana orang kafir tepat dalam neraka tetap. Orang mukmin tepat dalam syurga. Serta dengan kehendak keizin Allah Taala mengikut pada janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Taala tidak ubah janji. Insya-Allah sekat tu saja dah. 3 ayat tersama pada minggu-minggu hadapan. Innahum kanu qabla zalika mutrafin. Sadaqallahu wa maulana al-azim. Kemudian sikit ni dah pukul 9 boleh 5 minit. Malam ni saya nak baca satu amalan Faruk dah. Ni kita buat amal. Ada setengah ni. Kerana babo semua ni amalan. Insya-Allah. Dengan doa, dengan amalan apa walau bagaimana amalan wujadinya bermanfaat untuk kita beramal semasa hidup. Apabila kita mati tak ada dah nak beramal. Nak pergi cedek amal dalam kubur, nak pergi berdoa di sana tak ada dah. Senantiasa ibu bapa kita mati dah pun duk cari doa anak cucu duk di atas muka bumi. Satu amalan ni hebat ataupun sekali-kalilah cantik untuk kita beramal. Buatlah kita amal walau bagaimana baca untuk kemaslahat tubuh anak isteri kita. Lebih lagi ibu-ibu bapa kita, saudara sekalian sejuru rawat, mana orang mukminah. Bacalah doa. Dengan doa kita walau di mana tempat pun akan kita selamat serta anugerahi oleh Allah Taala. Walaupun kata satu riwayat di akhir zaman banyaklah doa-doa mereka itu. Dia kerana ni berlaku dah. Tapi walau bagaimanapun dengan doa ni, dengan amalan kita, kita tak boleh tinggal. Kerana kita beristiqamah. Dan kita mulazimah lah. Seperti baca ayat suci Al-Quran, tak tinggal dengan suratul Qul Huwallah, tak tinggal dengan suratul Fatihah, tak tinggal kita dengan wadduha, tak tinggal kita dengan wati, katakanlah apa saja. Ayat suci Al-Quran kita tilawah, mulazimah, qiraah lah kita. Hari-hari kena ada. Sekurang-kurang ayat suci Al-Quran 100 ayat. Orang tak padu dengan Quran, fitnah kita. Kena baca. Itu kalamullah. Lepas tu malam ni apa ni? Dalam amalan kita Faruk. InsyaAllah malam ni iaitunya ini dia terbaca dalam tausiah pada ketika ini bacaan pada ketika mengenai akan seorang oleh kesusahan. Kena bala. Susah kita susah.
Kerana maklum bersifat dengan manusia, dia tak lepas susah dia senang. Satu ketika Allah Ta'ala wi kesenangan, kita senang anak isteri kita, senang jiran-jiran kita, senang ibu bapa beradik kita, senang. Boleh jadi esok hari kita susah ataupun hari ni kita susah. Dia susah ni memang dia gulawai, dia orang panggil dua nakik. Kalau kita mengaji dah. Susah dia dianya, nakik dianya senang. Dik ni sama ada, kalau nakik benda sama sungguh. Susah sungguh kita hari ni. Esok mungkin kita senang, ataupun senang hari ni, esok kita susah. Dia tak boleh lari. Sebulan ni kita senang, sebulan depan kita susah, ataupun sehari dua kita susah. Kita senang, kita tak berhajat dengan doa ni kena ajaran oleh Rasulullah ketika kita susah. Kecemasan kita, kecemasan jiran kita, kecemasan beradik kita, kecemasan anak cucu kita, kecemasan kita bacalah. Ajar dia baca. Juga jadi fadilah, jadi sawabun, jadi pahala yang teramat besar. Pahala untuk kita nak bawa pergi selepas pada mati. Jadi kedua-dua menjadikan manfaat. Ni satu doa. Walaupun bukan daripada ayat suci Al-Quran dimaksudkan, datang oleh Nabi SAW terhadapnya. Kita beramal, insya-Allah taala akan kita berjaya. Cuma kita tak senyo benda maksiat. Asal sebut kata benda ni manfaat, ada doa untuk kita melaksanakan perapat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, akan kata-katanya untuk nak selamat kita, ia mencarikan sabab nak melakukan musabab. Nak melakukan musabab kena cari sabab. Kita susah Allah Ta'ala bagi. Lepas tu senang kita pun Allah Ta'ala juga. Itu disuruh digalakkan oleh syarak. Bukan nanti tunggu gitu tak. InsyaAllah malam ni. Iaitu ada satu doa, dia kata ini baca pada ketika mengenai akan seorang itu oleh susah. Susah lah kita hari ni. Tapi susahnya kata Rasulullah, susah tu memang patut. Kerana orang susah, ia nak ikut senang. Hak senang tu takut sekali. Kerana senang, dia kena jumpa satu masa, satu hari. Esok lusa kan, susah. Jadi Rasulullah mengatakan, yang aku paling takut ketika aku senang. Kerana duk nanti hari susah. Aku takut ketika aku senang, kerana duk nanti hari susah. Adapun hari susah, dia tak takut. Kerana kalau ada umur, ada jiwa lagi, umur panjang, maknanya dia ada senang esok ke lusa. Kerana hari ni dia ada susah. Kemarin dia ada susah. Kemarin dulu kata dia ada susah. Ia ada esok ke lusa hari Senin. Tapi kalau duduk hari Senin, ia akan berjumpa hari susah. Maka kita cedek bila-bila. Kerana ini salah satu amal yang menjarak sekali-kali. Yang berfadilat. Saya nak baca malam ni, sama-sama adik, dia pakcu, mak ngoh. Mama-mama ayah, kita mari baca sekali dengan saya. Hadap mengikut live, kita beramalah dengan ini. Satu daripadanya, doa amalan yang paling hebat, yang paling dianugerahikan oleh Allah SWT, mengikut pada sunnah Nabi SAW. Doa ketika kita susah. Susah tak ada harta, susah sakit demi, susahnya nak makan minum, susahnya akhirat kita duk takut. Tak ada dalam amal ibadat kita dah. Susah lagu mana ni ya Allah. Maka kita baca doa ni sebagai doa Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghiitsu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tak banyak. Dua baris. Sekali lagi. Baca ketika kita susah, ketika ada kesedihan, ketika kitanya ada orang panggilnya berkhliat, mari susah kita ke anak bini kita dalam keluarga kita, tolong adik-beradik kita, boleh kita ajar doa ni. La ilaha illallahul azimul halim.
La ilaha illallah Rabbul arsil azim. La ilaha illallah Rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arsil karim. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghiitsu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. InsyaAllah deh. Lepas tu nanti tengok lihat belakang hari lah, esok ke lusa kita beramal lah, InsyaAllah ta'ala. Dengan doa datang kesusahan ni, moga-moganya keizin Allah Ta'ala akan menjadi sembuh, menjadi sehat, menjadi sukacita. Dia sukacita, dia gulawai duka cita. Susah lawan dia sendiri. Memang tak boleh lari. Bersifat dengan manusia, anak cucu Adam alaihimussalatu wassalam, yang ada makan minum, rumah duduk, mesti dia berjumpa susah dan seni. Bacalah ketika kita susah, moga-moga anugerahi oleh Allah Ta'ala selamat kita hidup dunia sampai ke akhirat kelak. Malam ni moga dah 9-10 minit saya hundur dirilah dengan lafaz mulia, lafaz yang paling agung sekali-kali. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wallahu a'lam.